tambah lagi dalam tempoh PKP ni, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dikumpul bekalan untuk berapa? Sebulan ni Ramadan dah ada dah bekalan tu. Mhm. Adakah itu menjanjikan ataupun menjamin kesihatan makanan yang kita simpan, Ya betul. dan bagaimana agaknya pemilihan yang terbaik untuk kita dapatkan tips panduan termasuk semasa penyediaan juadah untuk diri dan juga keluarga. Ya Baik, benar. kita nak mulakan segmen kesihatan kita pagi ini. Mhm. Doktor pakar kita sudah pun bersama bukan di konti di talian kita. Kita Ya. hubungi menerusi Skype. Yang berbahagia Dr. Rushdan Abdul Aziz, merupakan pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi dari Hospital Pakar KPJ Rawang. Betul, Ya. doktor? Betul. Betul. Assalamualaikum, Assalamualaikum doktor. doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat kita pagi ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rushdan, dan juga terima kasih Cik Elmi jugalah yang turut bersama untuk segmen kesihatan kita hari ini. Kita seru nama dia terus ni berbunga-bunga dia Senyum sebelah saya ni. Okey, baik, insya-Allah. Aha. Kita nak cerita tentang pemakanan sihat semasa Ramadan. Tapi sebelum tu doktor, boleh tak saja nak tanya doktor, sebab doktor sebagai pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi, apa yang dimaksudkan dengan gastroenterologi, doktor? Silakan doktor. Gastroenterologi itu satu bidang yang khusus kepada usus lah basically, usus ya. Jadi kita bidang usus tu maknanya daripada mulut, saluran makan, perut, usus kecil, usus besar dan dubur lah. Itu sekali dengan hati sekali. So itulah bidang saya. So ini penyakit yang berkaitan dengan usus dan perut, itu bawah saya lah kira. InsyaAllah. Maknanya kalau masalah pemakanan, sakit-sakit yang berpunca daripada apa yang kita makan tu, memang boleh jumpa doktor Bolehlah juga tu. Baik, insya-Allah. Baik, mari kita ceritakan sikit tentang pemakanan sihat ni. Apa yang boleh kita ketahui ataupun perkara asas fundamental tentang makanan yang sihat, doktor? Silakan. Okey, ini hari Selasa ni hari ke-6 Ramadan kan, hari ke-6 kita berpuasa kan ya. Jadi bila puasa ni dari segi makanan yang sesuai untuk bulan Ramadan lah ya. Jadi masa bulan Ramadan ni kita makan masa bersahur, masa berbuka, dan kadang kalau dulu masa kita ada sembahyang tarawih kita moreh kan lepas sembahyang tarawih kan. Jadi untuk puasa ni yang penting pada saya, sahur tu kita mesti makan. Saya rasa cadangkan sahur, jangan tinggalkan sahur tu. Sahur tu penting pada saya. Sebab kita perlukan tenaga sepanjang hari kita berpuasa kan. Jadi sahur tu penting. Jadi kenalah bangun. Janganlah kata setengah orang tu dia makan sebelum tidur kan. Pukul 12 jam dulu tu kira macam sahur dah. Dan sahur ni kalau makan, eloknya kita lewatkan sahur tu. Lewatkan sahur kalau boleh dekat subuh tu. Yang paling kalau cadangannya bukan setengah jam sebelum subuh lah. Jadi kita makan sahur. Sahur pun, makanan masa sahur tu, selalunya kita ni bila bangun malam kan, susah nak makan banyak kan. Tak boleh makan banyak, tak boleh macam biasa. Tapi kalau budak-budak lain lah, kalau umur macam kita, macam saya ni, malam tu tak boleh nak makan banyak. Tapi yang pentingnya kita kena makanan yang kita makan tu mesti cukup tenaga dia untuk sepanjang hari masa kita berpuasa. Saya cakap pada saya lah yang kalau ikutkan cadangan pun recommendation is kita kena cukup kita punya protein dia, karbohidrat dia dengan fiber dia kan. Yang paling bagus pada saya is kurma atau tamar tau. Itu bagus sebab kalau saya cadangkan makanlah kurma tu sekurang-kurangnya 3 biji semasa sahur. Sebab kurma tu dia ada karbohidrat, dia ada gula dan serat juga. Dan serat dia bagus sebab dia serat, bila kita panggil kompleks karbohidrat ni, dia lambat nak dicerna. Lambat nak dicerna maksudnya dia akan lama tau lambat dalam kita. Dia pengeluaran tenaga tu perlahan. Jadi kita boleh dia tahan lama dalam badan lah. Jadi dia bukan keluar pagi saja, tenaga dia sepanjang hari. Selain pada tu, pastikan minum air yang cukup lah masa sahur tu. Saya biasa cadangan kalau boleh sekurang-kurangnya 2 gelas air lah. 2 gelas air. Itu masa sahur. Dan kalau masa berbuka pula, ini yang bahaya sikit. Sebab kadang-kadang sudah sehari kita berpuasa kan. Bila kita puasa tu, time buka tu semua kita nak makan kan. Ini yang bahayakan tu. Jadi kita makan masa berbuka tu berpada-pada, bersederhana. Jangan lebih-lebih sangat lah. Sama juga dari segi dia punya komposisi makanan tu sama. Mesti ada variety lah ya. Mesti ada protein dia, mesti ada karbohidrat dia, mesti ada serat-serat dia lah. Jadi kalau yang
komposisi dia macam biasa kita dengar suku-suku separuh kan. Ya. 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 Suku karbohidrat, suku protein, separuh serat. Jadi buah sayur. Itu dah komposisi itulah. Dan masa berbuka juga elok kalau boleh masa buka ikut sunnah kita makan tamar juga kan. So, sama juga lah. Kita buka dengan tamar sebab tamar ni dia macam saya kata tadi masa sahur dia serat tinggi. dia ada serat, ada gula cukup. Maknanya doktor bila makanan yang ada serat macam kurma, tamar ni dia boleh bagi kita tahan kenyang tu lama sikit lah. Macam tu kan. Lebih kurang itulah. Kan? Dia bukan kenyang, tenaga tu sebenarnya. Dia kalori tenaga tu. Tenaga tu. Mungkin kita kenyang tu mungkin sama juga tapi kalori tu lama. Dia akan keluar sikit-sikit tau. Dia keluar sikit-sikit. Bukannya mendadak saja. Dia keluar sikit. Itu yang penting dia kalau banyakkan fiber tu. Kerana kalau masa kita makan sahur tu, dia orang kata kalau ikut recommendation is complex carbohydrate nama dia lah carbohydrate yang kompleks sikit. Maknanya bukan yang straightforward carbohydrate macam nanti. Jadi benda-benda tu perlu dicernakan baru kita dapat tenaga. Jadi dia punya pengeluaran tenaga tu secara beransur-ansur. Jadi itulah kepentingan. Cuma itulah kadang-kadang heran juga, terfikir juga doktor, kenapa masa bulan puasa je kita jumpa tamar bulan-bulan lain tak jumpa. Bukan tak jumpa, maknanya jarang. Betul. Sedangkan bagus kan kalau kita dapat konsisten ataupun kekal mengamalkan tamar ni sebab khasiatnya tu ya. Ya betul. Betul tu. Baik, insyaAllah. Itu antara satu yang penting lah, faktor penting dalam kita berpuasa selain air yang cukup. Tapi doktor itulah, dia tak dapat tidak kalau cerita tentang Ramadan, kita mesti ada kepelbagaian. Macam yang doktor sebutkan tadi, kepelbagaian kena ada protein, serat, karbohidrat cukup tu. Itu satu dari sudut khasiat lah. Orang kita kepelbagaian dia kena ada merah, kena ada kuning, kena ada hijau. Macam-macam warna dia. Kena ada kuih muih. Kuih tu dia tak boleh nama kuih. Kuih muih. Maknanya banyak doktor. Mungkin boleh doktor komen sikit tentang kepelbagaian tu doktor. Kuih boleh macam tapi sekarang ni mungkin zaman PKP ni jadi tak ada Ramadan kan. Jadi kita kurang kuih tu. Kalau tidak dulu masa kita pergi bazar Ramadan tu. Allah hai. Kembang mata doktor. Masa tengah lapar kan. Dia tengah lapar. Benak tu tak? Betul. Jadi semua kita beli. Jadi sekarang ni dah tak ada barang Ramadan ni bagus juga sebenarnya. Jadi kita selalunya kalau dekat rumah tu kata yang isterinya akan buat paling banyak pun 1-2 kuih saja kan. Tak sempat banyak-banyak pun kan. Jadi makan 1-2 kuih masa buka itu cukup. Cuma pastikan jangan kandungan gula yang tinggi sangat lah. Jangan makan sangat lah, itu tak recommend lah. Satu lagi saya cakap tadi pasal dari segi minuman masa berpuasa ni. Kalau boleh kita kurangkan minum kafein. Macam teh, kopi kena kurangkan tau. Dan juga kena minum berkarbohidrat, berkarbonat macam all this fizzy drink kan. Itu kena kurangkan sebabnya kafein kan ni dia kalau masa medical term dia panggil diuresis tau. Dia akan menyebabkan kita buang air kecil banyak. Bila kita buang air kecil banyak, badan kita akan kering. Jadi kita cepat dahaga. Jadi tak baguslah untuk kita berpuasa sebenarnya. So eloknya kalau boleh jangan kurangkanlah minum teh dan kopi ni. Banyak minum air kosong sebenarnya ataupun jus buah-buahan. Itu boleh. Itu dari segi itulah, dari segi air. Yang kuih-kuih tu kita banyak memang orang Malaysia, orang Melayu kita di Malaysia ni banyak kuih, macam-macam kuih ada kan, macam-macam jenis. Kalau nak kira kan tak terkira lah kuih ni kan. Tu boleh makan, elok juga sebenarnya. Tapi jangan pastikan pada saya jangan kuih yang manis sangat lah. Okey, dan tambah masa dalam PKP ni pun doktor, ramai nak cuba resepi-resepi baru ni doktor. Dia nak test buat kuih ni lah, kuih tu. Kalau selama ni kuih-kuih tu beli dekat bazar Ramadan, tapi kali ni dia nak test kuih-kuih baru tu. So macam itulah antara orang kata yang menyebabkan dia masih lagi makan kuih. Cuma doktor kalau katakan dari segi minum air yang katanya penambah tenaga, macam air yang mungkin air coklat ke, isotonik ke, macam mana doktor? Ali. Macam mana dengan pengambilan air tu? Air tambah tenaga ni macam isotonic drinks kan, macam Solis 100 plus semua tu kan boleh menjadi air tonic ni. Boleh, tetapi kepada saya kalau boleh jangan yang ada gas lah, kan berkarbonat. Itu je. Boleh isotonic ni sebab dia isotonic ni kononnya dia untuk bagus untuk hidrasi kan. So boleh, tak masalah. Dari segi macam air coklat semua tu kan. Boleh. Saya kata boleh, tapi jangan banyak sangat lah. Boleh, tapi jangan banyak sangat. Saya rasa banyakkan minum air kosong kepada saya. Air kosong ni
air pun lagi bagus lah. Dia bagi senang untuk hidrasi badan tu. Cuma macam doktor sebut tadi, kurangkan air kafein dan juga mungkin kalau kita minum tu banyak masa malam, macam mana doktor? Sebab malam kita dah buka puasa. Lepas tu kita mungkin dah murih, dah isi perut sikit. Kemudian kita minum tu, adalah antara kita pilih nak minum kafein, kopi, teh dan sebagainya ni sebab mungkin nak buat kerja sikit. Macam mana? Ada kesan dia? Boleh. Saya tak kata tak boleh minum kopi langsung. Cuma sebab kita ni bila kita nak puasa ni, dicadangkan kita minum antara berbuka dan bersahur sekurang-kurangnya 2 liter. Jadi kalau tuan tu dia kata lebih kurang 8 gelas air lah. So dari dia 8 gelas air tu, kalau kita minum kopi teh tarik satu cawan tak ada masalah. Okay lah kan? Jangan itu sajalah, boleh. Sebab sekarang ni bila tak kena kopi dia rasa ngantuk. Kan? Itu kan. Boleh, bukan tak boleh minum kopi langsung. Tapi jangan banyakkan minum kafein lah, itu saja. Janganlah daripada 8 gelas tu kan 5 kopi. Tak boleh lah kan. Boleh lah. Bahaya tu kan. Kalau satu cawan tak ada masalah. Okey, baik. Itu yang asas-asas lah, termasuk juga mungkin untuk persingan pertama ni kita nak cerita apa lagi juadah ataupun penyediaan makanan sihat yang penting untuk bulan puasa ni. Sebelum kita rehat doktor. Mungkin dari segi pengambilan sayur-sayuran pula macam mana doktor? Sayuran bagus. Sayuran bagus macam saya kata, kalau banyakkan kita makan sayur dengan buah lah masa berbuka dan bersahur, itu sangat digalakkan. Dan sayur-sayuran ni pun banyak jenis sayuran kan, ulam-ulam. Dia sebenarnya kalau nak bagus sayuran ni, sayuran yang fresh. So makan ulam lagi bagus sebenarnya. Makan salad kan, kalau orang bandar makan salad lah kononnya kan. Itu bagus banding dengan kita masak. Sebab kadang-kadang bila kita masak sayur tu, dia zat tu hilang. Lama sangat masak zat tu hilang. Jadi lagi kita bagus makan yang sayur fresh lagi yang bagus. Itulah cuma PKP ni kan, kadang-kadang mungkin ada yang kata susah nak cari yang segar. Jadi ada yang simpan lama dalam peti sejuk tu, ada lagi dah berapa hari tinggal tu, agak-agak nampak warnanya masih hijau tu, boleh makan lagi ke tidak tu? Boleh je. Boleh insya-Allah baik. Okey, kita juga nak raikan soalan kejap lagi lah Kita buka ruang untuk sahabat-sahabat kita bertanyakan sebarang soalan kepada Dr. Rushdan insya-Allah menerusi WhatsApp kita 0112900404 ataupun boleh juga berinteraksi di Facebook IKIM FM. Ni Cik Elmi buka ke tidak ni Facebook kita ni sambil mungkin boleh menyaring soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat pendengar kita. Anda boleh ajukan soalan-soalan di sana dan juga mungkin anda boleh kongsikan juga pengalaman ataupun apa perkongsian anda, apa yang anda, menu anda pada waktu sahur dan juga waktu berbuka. Mungkin kita boleh raikan pendapat perkongsian mereka dan juga mungkin doktor juga boleh beri advice ataupun nasihat kepada mereka menerusi menu-menu yang mereka sediakan ketika berbuka dan juga bersahur kan, termasuk jenis-jenis penyakit yang muncul di bulan puasa. Boleh doktor Boleh. Sebab sekarang kalau dulu kerja adalah MC dan sebagainya, sekarang ni macam duduk di rumah ada juga sakitnya Okey doktor, kita break kejap. Kita berehat seketika. Sahabat-sahabat pun jangan ke mana-mana, terus bersama kami saksikan dan dengar segmen kesihatan kita hari ini. Hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk. Amalkan kebersihan diri, hadkan pergerakan dan lakukan penjarakan sosial. Ketiga, sebagai seorang Muslim, berdoa dan bertawakal serta berusaha menghindarkan sebarang kemudaratan adalah dituntut dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustaz Syarizan Daud Aturabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali berteman Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.55 pagi di pagi Rabu, dan kita masih lagi bersama untuk pengisian warna pagi kita hari ini, kesihatan, membincangkan tentang topik pemakanan sihat semasa Ramadan bersama dengan yang bahagia Dr. Rushdan Abdul Aziz yang merupakan pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang berinteraksi di Facebook. Doktor, ada sahabat kita menarik juga soalan daripada Iqbal Adam. Dia tanya, ada tak apa kesan pada kesihatan kita bila kita lewatkan sahur? Mungkin dia nak tahu dari sudut kesihatan ataupun saintifik, doktor. Ya, silakan doktor. Macam kita bagus lewatkan sahur ni kan, ya. Macam kita lewatkan sahur tu bagus. Kita nak, kalau boleh, sahur tu lebih kurang setengah jam sebelum subuh. Jadi bila kita makan lewat tu, satu, makanan yang kita makan tu dengan harapan makanan yang kita makan tu dapat menampung keperluan tenaga kita sepanjang kita berpuasa. Okey. Banding dengan kita sahur pukul 12 malam kan, kata 12 malam kan. Jadi ada lebih kurang 5 jam berbeza tu kan. So bila 5 jam tu, kadang-kadang bila kita makan lawa sangat. Kalau kita berpuasa, dalam pukul 2 petang tu tenaga dah habis. Masa tu kita, kalau yang ada dah sakit perut, dah letih badan kan. Jadi kalau kita lewatkan kita bersahur tu, tenaga tu insya-Allah akan ada sepanjang hari lah. Jadi kita akan rasa segar sikit lah berbandingkan kalau kita awalkan sahur tu ataupun tak bersahur. Bagus untuk kesihatan lah. Itu memang bagus. Itulah kebaikan kalau kita lewatkan tu. Itu pun satu sunnah juga sebenarnya. Maknanya subhanallah, hebat satu sunnah yang kita amalkan dan juga bagus, berkhasiat ataupun bermanfaat untuk kesihatan. Ada satu soalan daripada Kak Siti, doktor. Dia tanya, Kak Siti pernah ada gastrik dan ada batu karang sebelum ni. Semalam ada rasa berdenyut di depan perut, sebelah pusat dan sesekali di belakang, dan rasa macam loya tu, dan pagi ni tak ada pula rasanya. Ada orang kata untuk orang ada gastrik dan batu karang, apa yang terbaik untuk dimakan ataupun diambil, doktor? Kalau orang yang ada gastrik ni, yang pertamanya tengok dia punya tahap gastrik tu lah, ya. Sekiranya tahap gastrik tu terkawal, dan dia tak perlu makan ubat. Tapi saya cadangkan untuk orang yang gastrik ni, untuk berpuasa dia pastikan bersahur. Mesti bersahur yang pertama, ya. Dan yang kedua, kita lewatkan sahur tu jugalah. Untuk reason yang sama, untuk alasan yang sama, supaya bila kita makan sahur tu, insya-Allah sepanjang hari tu kita ada tenaga dan perut kita tak kosong sangat. Sepanjang hari, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Tapi kalau orang yang gastrik yang teruk, setengah orang gastrik ni dia perlu makan ubat, kan? Ada yang perlu makan ubat kan? Ada yang kena makan ubat sekali sehari, ada yang kena makan ubat 2 kali sehari ubat gastrik ni. Jadi untuk yang ada gastrik dia perlu makan ubat ni. Kalau orang yang saya cadangkan, kalau kata nak berpuasa, pastikan bersahur juga, lewatkan sahur tu dan makan ubat tu. Ubat tu kena makan, bagi yang makan sekali sehari, makan semasa bersahur. Mana yang makan 2 kali sehari, makan semasa sahur dan berbuka. Itu untuk pengambilan ubat lah, yang perlu ambil ubat. Okey. Ada juga soalan daripada sahabat pendengar kita ni dari Pontian, Johor. Soalan dia, benar ke doktor, makanan terbaik ketika Ramadan ialah banyakkan makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan serta serat seperti oats, nestem dan juga kurma. Lepas tu kurangkan makan nasi dan juga makanan yang berminyak dan juga pedas ketika bersahur bagi mengelakkan perut rasa kosong dan pedih sepanjang berpuasa. Dan kenapa kerap terjadinya gastrik di bulan Ramadan ni, doktor? Okey, memang betul. Yang itu apa yang dicakap oleh pendengar tu memang betul. Ya, kita banyakkan makan buah dan sayur-sayuran. Itu makan tu ada serat, berserat. Jadi dia, dan juga makan nasi. Sebab semua benda ni kita panggil kompleks karbohidrat tu lah, ya. Karbohidrat yang kompleks tu. Jadi itu bagus untuk masa berpuasa ni. Dan pedas tu, yes, memang kalau boleh elakkan pedas lah semasa berpuasa ni. Sebab bila makanan akan pedas ni akan menyebabkan lagi banyak asid keluar dalam perut. Bila banyak asid keluar dalam perut, itu yang boleh dapat gastrik tu. Ya. Dan satu lagi soalan, dia kata kenapa masa bulan Ramadan ni banyak orang dapat gastrik. Sama juga, sebab perut kita kosong masa puasa kan. Perut kita kosong. Dan ada setengah tu tak bersahur lah, sahur awal kan. So lama perut tu kosong. Jadi asid dalam perut tu keluar juga. Allah jadikan asid tu akan keluar. Asid tu fungsi dia untuk satu, menstirahatkan perut dan juga untuk menghazam makanan. Tapi bila tak ada makanan dalam perut, asid tu dia macam tak ada kerja kan, asid kerja kan. Dia tak ada kerja, dia menghafis lagi di perut tu. Itu dapat gastrik. Jadi untuk elakkan gastrik ni, pastikan bersahur lah, lewatkan sahur tu.
Dan jangan lewatkan berbuka kan, sebab sekarang kadang-kadang kita ni kalau dulu sekarang ni mungkin tak sangat lah PKP kan. Kalau dulu kita balik kan, jam masa nak balik kan, kadang-kadang dalam kereta tu kan pukul 8, 9 kan lambat buka. Kalau boleh, kalau ada lah terjadi dalam bulan puasa tahun ni, kalau orang sangkut jam tu, pastikan bawa bekalan sikit rumah ke air sikit dalam kereta, berbuka masa dalam kereta tu kalau sangkut jam lah masa nak balik tu. Agaknya dalam PKP ni kan, apa agaknya masalah yang biasa berlaku pula sewaktu sahur dan berbuka? Kalau ada sahabat-sahabat nak kongsikan apa masalah yang mungkin sedang dihadapi, boleh juga share dengan kita, nanti kita bincangkan. Tapi macam dalam tempoh PKP ni doktor, biasanya mungkin ramai yang memang tepat lah ada kat atas meja, ada dekat depan meja untuk sama-sama menikmati juadah berbuka kan. Cuma doktor, macam awal tadi doktor ada cakap pasal tentang makan ulam-ulam semua kan. Macam mana pula kalau macam makan petai ke, jering ke, ataupun buah kerdas ke ketika berpuasa ni doktor, ada tak apa-apa kesan kepada diri kita ni? Itu kebanyakan ulam-ulam dan sayur-sayuran tak ada masalah, tapi kita kena tengok juga ya, sebab kita setiap individu dia beza. Dia punya reaksi kat makanan tu berbeza. Ya. Ada kebanyakan orang tak ada masalah minum makan contohnya, ada kebanyakan orang tak ada masalah makan pisang lah katakan. Tapi ada setengah orang bila dia makan pisang, perut dia tak selesa. Dia banyak rasa berkembung perut lah, berangin perut dia lah kan, sakit perut. Sebab kadang-kadang setengah-setengah makanan dia akan menyebabkan lagi banyak asid keluar dalam perut. Jadi dia dapat macam tu lah, rasa tak selesa dalam perut je. Jadi sama kepada yang petai jering tadi kan. Pada saya kebanyakan orang tak ada masalah, boleh makan. In fact digalakkan makanlah sebab dia macam sayur-sayur fiber kan, serat-serat. Tapi kalau kata orang ni makan petai jering tu, lepas makan tu perut tak selesa. So maksudnya dia tak sesuai dengan makan makanan tu, jadi kena elakkanlah. Kita panggil cuba dan kita try and error. Kita tengok cuba tengok macam mana. Tapi kebanyakan orang tak ada masalah dan elok makan sebenarnya. Kalau dah tahu makanan tu bagi kesan yang tak baik, tinggalkanlah kan doktor. Janganlah dimakan lagi. Lepas tu orang tanya kenapa ni? Bukan tu punca dia kot. Dia confident dia pula jadi doktor. Apapun pemilihan makanan sangat penting lah, walaupun mungkin dalam tempoh PKP ni ada sedikit keterbatasan nak memilih makanan yang berkhasiat dan sebagainya. Baik, sahabat-sahabat kita juga masih lagi bertanyakan soalan. Ini daripada ibu mengandung yang masih menyusukan anak, doktor. Lepas tu dalam masa yang sama dia ada gastrik. Ada tak apa makanan atau cadangan doktor lah untuk makanan yang mampu mengawal gastritis doktor? Gastrik ni kalau ibu yang mengandung tu nak berpuasa, macam kata kita tengok tahap gastrik tu berapa lah, macam mana tahap gastrik tu. Kalau yang tak teruk sangat boleh berpuasa, dan dari segi makanan biasa je. Gastrik ni boleh makan apa nak makan, kecuali kalau boleh elakkan makanan yang pedas dengan masam lah. Dan elakkan juga minuman berkarbonat, air gas tu kena elakkan jugalah. Itu yang gastrik yang biasa lah. Tapi makanan lain tak ada masalah, boleh makan, cuma pastikan bersahur dan berbuka sama. Dia punya prinsipal sama. Pastikan bersahur dan berbuka, dan elakkan makanan yang boleh menyebabkan lagi banyak asid keluar dalam perut lah. Contohnya yang pedas macam tu lah. Kalau macam doktor sebut tadi, gastrik ni ada tahap-tahap dia. Macam mana tahap-tahap dia doktor? Dia tengok dia punya kesakitan perut dia tu lah. Ada orang, setengah orang ni gastrik ni dia rasa macam berangin sikit je kan. Itu banyak berangin sikit je. Ada setengah tu sakit sampai memulas perut dia. Ada sampai muntah-muntah. Ada yang paling teruk sekali sampai muntah darah lah. Itu yang paling teruk sekali. Itu kalau biasanya kebanyakan orang kalau sampai yang sakit sangat ni, dia kena pergi dapat rawatan lah, mendapat pemeriksaan dan rawatan. Jadi kita boleh tahu tahap dia sampai mana. Dan bila kita tahu tahap dia mana, dan kita boleh rancangkan rawatan untuk dia punya masalah gastrik tu lah. Tapi tahap tu kena bergantung pada kita panggil simptom dia lah, dia punya simptom macam mana. Dan juga kalau kata dah jumpa doktor, mungkin dia perlu buat endoskopi, tengok dalam perut ke semua kan. Dan kita tahu tahap dia macam mana lah. Dan maaf nak tanya, kalau orang yang mengalami gastritis ni doktor, dia tak ada kaitan dengan cerit berik kan? Cerit berik lain tau. Cerit berik lain kan? Tapi ada juga setengah-setengah pesakit yang teruk gastrik ni, asid dalam perut tu kan dia menyebabkan dia cerit berik sikit. Ada juga. Tapi kalau cerit berik biasa tu selalunya salah makan lah, keracunan makanan dulu itulah biasanya.
Okey, baik. InsyaAllah. Lepas tu ni, apa nama, ada yang bertanya juga tentang acid reflux ataupun mungkin ada yang kata pedih ulu hati, doktor. Boleh tak juga berlaku dalam ketika kita berpuasa? Boleh. Semua sebab pedih ulu hati ataupun acid reflux ni semua berkait dengan perut yang kosong selalunya. Dan asid yang banyak, dan asid tu naik ke bahagian kita panggil esophagus, selalu makan daripada mulut ke perut tu. Jadi bila asid tu naik, asid tu kita panggil irritation atau menghakis dinding esophagus tu, jadi simptom tu akan datang. Biasanya simptom dia, orang yang reflux acid ni, dia sakitnya dekat ulu hati dan dada. Dia rasa pedih, kalau dia rasa nak muntah kadang-kadang tu, kadang kalau yang teruk tu sampai bila dia makan tu rasa macam makanan sangkut di dada. Itu antara simptom dia lah. Semua tu memang bergantung berkait dengan kandungan asid lah, dengan asid dalam perut tu. Dan boleh jadi bertambah teruk di bulan puasa ni, boleh jadilah, boleh jadi bertambah teruk. Maknanya punca macam acid reflux tadi, pedih ulu hati dengan gastrik ni boleh jadi dari punca yang sama, doktor, perut yang kosong dengan kandungan asid dalam perut lah lepas tu maknanya lain orang lain lah dia punya kesan dia selepas tu ya. Dia punya simptom tu lain lah. Setengah orang gastrik saja, setengah ada acid reflux kan. Okey, ada satu masalah sahabat kita. Masalah yang dikongsikan di Facebook. Nik Mustafa katanya ada juga yang bermasalah dengan sembelit ketika berpuasa. Adakah masalah normal dan mungkin apa nasihat doktor? Ya, sembelit ni memang boleh terjadi masa berpuasa sebab bila kita berpuasa ni macam mana pun badan kita akan kurang air lah. Macam mana pun kan. Betul. Sebab kita minum kurang kan. Sebab sepanjang hari tak minum, tak makan kan. Jadi bakal kurang. Jadi bila air kurang dan makanan kita pun, kita makan ni limited time, masa untuk makan tu limited. Jadi kita makan malam sahaja siang tak makan. Jadi bila jadi macam tu, selalunya air kurang dalam badan, makanan serat pun kurang. Jadi benda-benda ni yang menyebabkan najis jadi keras. Bila jadi keras, itu je dapat sembelit tu. Jadi untuk mengelakkannya kita cuba lebihkan air lah. Lebihkan minum air dan juga banyakkan makanan buah dan sayur lah untuk cuma mengurangkan masalah sembelit ni. Tapi saya boleh kata kebanyakan orang akan ada dia punya tabiat buang air tu akan berubah sikit lah masa bulan puasa ni. Itu biasa. Okey, baik doktor. Dan bila bulan puasa ni doktor, biasalah kadang-kadang kita terlalu haus sampai ada yang bila berbuka tu memang ikut nafsu jugalah. Terutama macam nak minum air tu, dia rasa macam minum air kosong tu tak puas. Dia tambah pula ais doktor. Apa pandangan doktor tentang kalau pengambilan air ataupun kita selitkan juga ais dalam air kita ni doktor? Okey, ikut saintifik tak ada masalah. Boleh minum ais tu, tak ada masalah, ais sejuk. Tambah pula kalau sekarang ni puasa panas kan. Jadi kalau dapat minum ais sejuk tu macam syurga kalau katakan. Betul tak? Nikmat tu. Kan? Satu hari tunggu ni, satu hari tunggu. Boleh, memang tak ada masalah. Minum air tak ada masalah. Cuma kita balik kepada asasnya, jangan manis sangat, itu sajalah. Kalau boleh. Dan kalau ais pun jangan minum berkarbonat lah, itu je. Ais kalau minum kita beli jus tambah ais, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Dia macam ibarat pagi ni segmen kesihatan kita tanya doktor sambil buka peti sejuk. Apa benda yang boleh makan, apa benda yang tak boleh makan, dia tanya dengan doktor direct ni. Jadi sahabat-sahabat kita yang baru saja bersama kita mungkin tertanya-tanya kita pagi ni cerita tentang pemakanan sihat semasa Ramadan. Kita ada doktor pakar kita dari Hospital Pakar KPJ Rawang, Dr. Rushdan. InsyaAllah boleh menjawab apa saja persoalan lah doktor yang berkaitan dengan pemakanan kita kan sepanjang Ramadan ini. Ya benar. Dan sahabat dengar semua, kalau kata ada sebarang persoalan dan juga perkongsian, anda boleh kongsikannya di Facebook lah kami IKIM FM, ataupun anda bertanya saja di WhatsApp kami 0129004004. Ada yang tanya, makan ikan dehydrate boleh ke? Sekejap lagi kita tanya, walaupun ikan tu duduk dalam air, adakah ia boleh memberi kesan dehydration kepada yang makan ikan yang hidup di dalam air? Kejap lagi kita nak berehat sekejap doktor. Dan kita akan kembali selepas ini. Dan untuk anda semua, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islam. Benefits of Ramadan. Ramadan is a period of fasting, reflection, devotion, generosity and sacrifice observed by Muslims around the world. Through fasting, a Muslim experiences hunger and thirst and sympathizes with those in the world who have very little to eat every day. Through increased devotion, Muslims feel closer to their Creator and recognize that everything we have in this life is a blessing from Him. Through increased charity, Muslims develop feelings of generosity and goodwill toward others.
The Prophet Muhammad SAW once said, "A man's wealth is never diminished by charity." Through self-control, a Muslim practices good manners, good speech, and good habits. Through changing routines, Muslims have a chance to establish more healthy lifestyle habits, particularly with regards to diet and smoking. And through family and community gatherings, Muslims strengthen the bonds of brotherhood and sisterhood in their own communities and throughout the world. Ramadan is a very special time for Muslims, but the feelings and lessons we experience should stay with us throughout the year. May Allah accept our fasting, forgive our sins, and guide us all to the straight path. And may Allah bless us all during Ramadan and throughout the year with His forgiveness, mercy, and peace, and bring us all closer to Him and to each other. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan pagi anda di Warna Pagi IKIM bersama Pian dan Hazwan. Seindah namanya, Ramadan adalah bulan terbaik untuk mengisafi diri dan mengingati saudara kita yang menderita kesusahan dan kebuluran. Bantu mereka menerusi kempen Ramadan Bersama-Sama Anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 segera. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dah 9.14 pagi di pagi Rabu pertama untuk Ramadan dan Rabu terakhir untuk April 2020. Dan kita pastinya masih lagi bersama untuk kesihatan kita membawakan tajuk pemakanan sihat semasa Ramadan. Dr. Rusdan Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi, Hospital Pakar KPG Rawang bersama kita pagi ini. Okey, ini kira pusingan ketiga dan pusingan terakhir doktor kita pagi ini untuk segmen kesihatan. Mana yang sempat kita ajukan soalan tu kita kongsikan. Yang tadi pasal ikan tu, saya pun sebenarnya confused, keliru. Rupanya ikan masin. Soalannya, adakah ikan masin boleh menyebabkan dehidrasi atau dehydration, dan apa kesannya untuk selain darah tinggi sebab masin kan doktor? Komen sikit doktor. Okey, yang ikan masin tu any makanan, apa pun makanan yang masin memang boleh menyebabkan dehidrasi lah, sebab masin ni akan menyebabkan, saya kata diuresis, dia akan menyebabkan kita buang air kecil lebih banyak lagi. Jadi bila lebih banyak, kita badan kering. Jadi yang boleh dehidrasi lah. So kena kurangkanlah sikit makanan masin semasa bulan puasa ni. Dari segi darah tinggi tu memang kalau boleh orang yang macam mana pun makanan masin sangat tak elok, kita cuba kurangkan garam tau. Memang dari segi kalau tak ada darah tinggi pun elok kita kurangkan garam tu, jangan banyak garam sangat. Tapi terutamanya orang darah tinggi, kalau boleh kita kurangkanlah makanan yang bergaram tinggi. Dan ikan masin tu kalau ambil sikit tak apa. Saya kata tak boleh makan langsung. Makan sikit boleh, janganlah sampai satu ikan besar, satu tapak tangan cuma kita makan kan. Tapi sikit tak masalah. Tengok besar juga tapak tangan aku ni. Banyak. Kan, masing-masing tengok saiz masing-masing lah. Dan selera masing-masing, tambah-tambah lagi bila puasa. Sebab mungkin ada orang yang bertanggapan sebab puasa, jadi kita nak menahan lapar lebih kurang 13 jam macam tu kan. Ada yang ingat gula kena manis lebih sikit kot sebab nak tahan lama. Masin kena masin lebih sikit kot sebab nak tahan lama. Dan mungkin kalau nasi sahur tu lebih sikit kot nak tahan 13 jam. Apa pandangan doktor kalau macam tu? Dari segi nasi tak apa. Nasi tak apa. Sebab nasi tu karbohidrat. Tapi dari segi gula dengan garam tu tu salah lah. Sebab kita sebenarnya gula ni, kita tak perlu gula pun sebenarnya untuk tenaga sebenarnya. Sebab bila kita makan karbohidrat tu bila dicernakan dalam badan, dia akan jadi gula juga. Jadi kita akan dapat tenaga, tak ada masalah. So kalau orang yang tak makan gula langsung pun sepatutnya boleh hidup, tak ada masalah, tak ada gula. Cuma kita dah biasa ada manis sikit kan, jadi kita akan makan gula. Itu je. Tak perlulah tambah gula semestinya nak tahan sampai buka-buka. Masin pun tak ada kena-mengena dengan buka tenaga pun kat situ. Cuma kurangkan sajalah. Nasi je tak apa. Sebab setengah orang ni, terutamanya kalau orang yang muda, ada aktiviti seharian dia, dia punya aktiviti harian tu macam dia bekerja buruh kan, dia punya tenaga banyak, mungkin dia kena makan banyak daripada biasa daripada orang yang tak banyak aktiviti kan, aktiviti fizikal. Tu boleh, tak ada masalah. Nasi tak ada masalah.
kita teringat pada frontliners kita yang mungkin perlu bertugas satu hari ni menjaga sekatan jalan raya, menjaga pesakit di hospital dan sebagainya. Mereka mungkin sangat digalakkan untuk ambil sahur yang sedikit berat lah doktor untuk ketahanan lah. Okey. Baik doktor, kita ada soalan dari pendengar kita di WhatsApp ni daripada Puan Hana dari Kulim. Katanya 2 orang anak perempuan saya adalah ibu yang menyusukan anak-anak mereka dan salah seorangnya mengalami kekurangan susu semasa berpuasa. Salah seorang pula suka ataupun mengalami pening kepala semasa berpuasa dan kadang-kala sakit kepala selepas berbuka. Mungkin ada nasihat daripada doktor terutamanya tentang diet yang sesuai untuk mereka sepanjang bulan puasa ni. Puan Hana ni nenek lah kot Nenek lah, nenek. Anak dia 2 orang menyusukan anaknya. Doktor? Dari segi susu, amount susu tu mungkinlah disebabkan dehidrasi mungkin sebab dehidrasi Jadi bila badan kita kurang air susu penggan juga. Jadi kena lebihkan air lah saya rasa dari segi susu tu Dari segi yang kedua tu pening kepala lepas berbuka Jadi saya tak pasti sama tu ada kaitan dengan menyusu badan tu tak, menyusukan anak tak. Mungkin itu masalah lain. Jadi itu kita kena siasat kenapa lah. Sebab sakit kepala ni banyak punca dia. Macam boleh menyebabkan sakit kepala. Dan saya rasa semua kita pernah sakit kepala kan. Cuma ada teruk tak teruk saja. Jadi untuk sakit kepala tu, untuk siasat dia kita tengok, kalau kata berterusan dan mengganggu dan sakit sangat, dan kita kena siasat lah. Siasat tu kena saya sedangkan kena bawa jumpa doktor untuk dapatkan rawatan lah. Siasatan dan rawatan untuk dapat tahu punca dia. Baru kita boleh rawat. Kedua. Tambah-tambah kalau perkara tu berlarutan doktor selalu jadi Okey, dan sahabat kita di Facebook Ayang Almani katanya saya memang dah ada gastrik dan dah disahkan oleh doktor pakar lah. Buat masa ni saya ada dibekalkan ubat Nexium, Esomeprazole. Betul doktor dalam masa yang sama saya ada masalah juga, masalah batu hempedu. Jadi adakah pengambilan ubat berpuasa ni semua akan mengganggu perut beliau? Ya, doktor. Okey, dari segi gastrik tu mungkin sebab kalau dalam bulan puasa ni sebab kita tak makan, lama tak makan, lama perut tu kosong, jadi mungkin menyebabkan gastrik dia teruk. Tapi macam jadi dia dah dapatkan rawatan, dah dapat ubat. So pastikan makan ubat lah semasa bersahur masa tu dan pastikan sama juga konsep dia bersahur, lewatkan sahur tu dan awal akan berbuka. Itu antara yang kita perlu buat untuk orang yang gastrik Dari segi batu karang tu batu karang tu biasanya bulan puasa ni tak mendatangkan apa masalah lah. Untuk batu karang di hempedu, batu karang ni ada yang di hempedu, ada di bawah pinggang kan. Tapi dari segi hempedu tak ada masalah lah patutnya. Tak ada dia tak kait tak ada berkait sangat lah. Tak ada berkait sangat. Baik, insyaAllah kita nak dapat membantu sahabat-sahabat kita. Kalau mungkin ada masalah yang lebih kritikal dan perlu spesifik tu, rasa kena dapatkan nasihat lanjut daripada doktor-doktor pakar lah kan doktor kan. Sebab program kita segmen kesihatan ni ramai yang menonton mendengar. Jadi kita harap secara tak langsung dapat memberi manfaat dan persiapan terbaik untuk kita pilih makanan yang menyihatkan. Kalau anak-anak pula macam mana doktor? Lagilah dalam tempoh PKP, kalau luar PKP, kita macam apa yang anak ni nak, boleh je kita cari kat luar sebab boleh keluar. Tapi dalam tempoh PKP mungkin kita kena duduk di rumah. Jadi untuk anak-anak ni kadang-kadang kita risau khasiat pemakanan mereka doktor. Apa nasihat doktor? Anak-anak dia sebenarnya dari segi khasiat makanan ni sama ada kanak-kanak atau dewasa tu sama je keperluan dia. Cuma mungkin anak-anak tu perlukan lebih makanan daripada orang dewasa, orang yang berumur sebab kadar makanan kita tu bergantung pada kita punya kadar metabolisme. Budak-budak kanak-kanak ni dia punya metabolisme tinggi berbanding dengan orang tua Jadi mungkin dia makan lebih. Kalau kita tengok anak-anak kita kan, kalau kita masa buka kan, saya ambil satu sikit je nasi, anak saya ambil sampai 2 penuh pinggan kan. So dia makan banyak sebab metabolisme dia tinggi. Itu biasa. Jadi kita dari segi komposisi makanan semua sama, cuma dia mungkin perlukan lebih kuantiti daripada orang dewasa, itu je. Sebab kadang-kadang ada budak dia kalau tak kena selera dia memang tak nak makan doktor. Itu yang kita risau tu. Itu mak kena pandai lah menjaga dari segi menu anak tu, apa yang nak suka kan. Nak makan ayam saja kena masak ayam sajalah maknanya. Itu je lah. Kena memenuhi memenuhi kehendak ataupun selera anak-anak. Kita cubalah sebaik mungkin kot dapatkan bekalan secukupnya insya-Allah. Okey, daripada pendengar kita pun ada yang tanya soalan doktor dekat WhatsApp ni, katanya boleh tak tahu makanan dan juga minuman yang sesuai untuk mengelakkan seseorang tu daripada mengalami kaki krem dan juga dehidrasi. Okey, kaki krem, dehidrasi kita boleh dehidrasi lah. Dehidrasi tu senang je. Pastikan minum air banyak. Itu saja. Air kosong lah kan. Cukup
Cukup air, paling kurang 2 liter sehari. Itu dari segi DRS ya. Kaki krem tu, itu kita tengok kenapa kaki tu krem lah. Ini sebab kaki krem banyak punca sebab kadang-kadang kita macam kurang air boleh, kurang garam boleh Jadi kita kena, yang itu kita kena tengok, kena spesifik kepada pesakit sendiri. Apa masalah dia? Kita kena tahu kenapa dia krem, baru kita boleh dapat rawatan lah. Dari segi makanan, yang saya boleh kata untuk elakkan krem, kena pastikan cukup semua zat. Maksudnya vitamin cukup, mineral cukup, karbohidrat cukup. Itu sajalah yang saya kata. Sebab dari segi spesifik kita kena tengok dari segi individu. Kenapa boleh krem tu kan? Okey. Dan kita kembali pada masalah biasa yang dihadapi oleh kita bila berpuasa, gastrik, mawar sembilu. Wah, nama macam tajuk lagu dah. Katanya saya ada gastrik sampai jadi GERD. Kalau sakit sangat, saya selalu ambil injection Nexium. Dan macam mana doktor kalau bila puasa kita sakit berpeluh-peluh tu macam nak pitam. Dan seorang lagi, Zam Ahmad, katanya beliau alhamdulillah selepas menjalani rawatan dengan Dr. Rushdan selama setahun, alhamdulillah keadaan pulih. Dan ubat macam mana sebut ni, Controlab 40 mg masih saya ambil waktu sahur ikut saranan doktor bagi bulan puasa. Doktor, bila cerita tentang sahur pula dah, gastrik ni, apa antara simptom utama? Ada tak yang sampai menggigil? Ada tak yang sampai mungkin boleh melibatkan kesan pada anggota badan yang lain, doktor, bila gastrik? Okey, gastrik ni kalau yang menggigil tu salah satu simptom lah. Boleh masa menggigil berpeluh memang boleh ada salah satu simptom dia. Jadi simptom tu daripada yang mild sampai ke severe, daripada kurang sampai yang teruk sekali. Yang teruk sekali, kalau yang teruk sekali yang kita takut sampai ada pendarahan dalam perut lah. Itu yang muntah darah. Itu yang kita paling teruk tapi takut Dan sampai yang teruk tu sampai boleh kita panggil bocor perut dengan usus tu. Itu sampai kena buat pembedahan. Itu yang paling teruk sekali. Tapi antara yang teruk dengan itu macam-macam boleh simptom dia. Ada yang sakit perut, ada yang perut berangin, ada yang banyak sedawa, ada yang sakit dada. Itu antara simptom-simptom dia lah. Tapi sama ada, soalan tadi kata sama ada gastrik ni menyebabkan penyakit lain, biasanya tak ada. Cuma kadang-kadang bila kita yang ada GERD tadi kan, yang reflux disease tu, sebab dia sakit dia boleh sampai kat dada tau. Dia boleh rasa sakit dada. Dan setengah orang takut macam sakit jantung. Sebab kita yang takut jantung, dia sakit pergi sakit jantung kan. Sebab simptom dia bukan sama. Jadi untuk yang ini kita kena pastikan, kita kena siasat lah. Kita kena buat siasatan sama ada ini sakit perut saja ataupun jantung. Sebab kalau sakit perut ni walaupun sakit macam mana pun, kalau yang GERD dia kan, dia sakit dia taklah, saya boleh kata tak bahaya lah. InsyaAllah tak bawa maut kecuali dah sampai berdarah perut dia. Kebanyakan tak bawa maut tapi mengganggu. Dia mengganggu hidup kan, macam-macam lah. Sakit dada, sakit belakang, macam-macam sakit. Tapi kalau sakit jantung lain. Kalau kena heart attack, sampai boleh habis nyawa memang boleh membawa maut. Jadi kita kena pastikan bukan jantung lah. Jadi itu kita kena siasat lah itu. Maknanya simptom tu pun hampir sama doktor. Rasa dada tu macam menekan macam tu Boleh. Jadi itu kena macam mana kita nak tahu betul-betul tu doktor. Tapi itu yang kena dapatkan rawatan, kena dapat nasihat doktor lah. Jadi kena jumpa doktor dan kita kena buat siasatan. Sama ada ini just gastrik biasa ataupun jantung. Jadi kita buat siasatan lah, kena pastikan bukan jantung lah. Itu yang bagi bahaya itulah kan. Tambah-tambah lagi mungkin yang ada sejarah sebelum ini. Jadi inilah waktu terbaik kalau nak dapatkan nasihat daripada pakar dan doktor kita, insya-Allah. Okey, makanan sudah, sakit sudah, rawatan sudah, macam-macam bertalu-talu kita tanya Dr. Rushdan, insya-Allah. Alhamdulillah banyak pencerahan yang kita dapat hari ini, doktor. Dan kita pun dah sampai ke penghujung ni, diam tak diam. Untuk segmen kesihatan kita. Mungkin ada nasihat dan juga saranan doktor kepada pendengar di luar sana untuk makanan sihat di bulan Ramadan ni, doktor. Silakan doktor, penutup. Zaman PKP ni alhamdulillah saya rasa ada juga hikmah di zaman PKP ni sebab kalau zaman-zaman dulu masa kita berpuasa, masa itulah bazar Ramadannya kan, lepas tu kalau buka buffet di hotelnya. Dah banyak makan masa buka tu. So alhamdulillah tahun ni tak ada lah, insya-Allah. Alhamdulillah, betul. Jadi saya nasihatkan untuk berpuasa ni, kita pastikan makan cara makan yang betul, pastikan bersahur, lewatkan sahur tu, dan makanan dari segi makanan tu kita balik kepada saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, suku-suku separuh. Itu yang dengar. Dan banyakkan minum air, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun 2 liter sehari, dan kalau boleh banyakkan makan kurma atau tamar. Dia boleh membantu.
Baik, insya-Allah itu dia perkongsian Dr. Rusdan Abdul Aziz, pakar berunding perubatan dalaman dan gastroenterologi, Hospital Pakar KPJ Rawang. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih doktor untuk nasihat kita hari ini. Ada waktu dan juga kesempatan kita jumpa di lain waktu doktor Insya-Allah. Okay. Baik, assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia doktor kita hari ini untuk segmen kesihatan. Kita dah macam ada konsultasi special pagi ni. Itulah doktor kata ada hikmah bila dalam tempoh PKP ni kita dapat banyak buat satu perubahan yang positif untuk hidup kita, termasuk pemakanan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga terima kasih kepada anda yang setia mendengar dan juga menonton kami di Facebook Live kami. Kalau mana-mana soalan terlepas tu kami minta maaf banyak-banyak. Dan insya-Allah kita akan kembali dengan pelbagai perkongsian tips kesihatan untuk kesihatan minggu depan pula. Betul. Ada yang tanya macam mana pula pengambilan ubatan untuk yang darah tinggi, kencing manis. InsyaAllah tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah jangan risau. Biasanya dalam bulan puasa kita pasti ataupun kita akan bawakan topik-topik tersebut untuk panduan. Cuma hari ni sebab baru mula puasa kan. Jadi kita bagi panduan untuk semua macam mana nak berpuasa dengan pemakanan yang sihat dan berkhasiat. Okey, kita berehat seketika. Dengarkan kini The Musafir dengan Fi Sabilillah. Hanya di Warna Pagi. IKIM. Inspirasi Info dia. Islami.